Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara jelas boleh komen InsyaAllah supaya kita dapat mulakan. InsyaAllah kita akan sambung Hayatus Sahabah seperti mana yang saya janjikan hari ini insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sayang kita seperti mana kita sayang mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Allahu fi ashabi la tattakhiduhum min ba'di gharada faman nahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi abghadahum. Kata, berhati-hatilah kamu, takutlah Allah berkenaan para sahabatku. Jangan kamu mengejek mereka, menghina mereka, mencaci mereka selepasku, merendahkan mereka selepasku. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang sayang mereka kerana kamu menyayangi mereka, aku akan sayang kamu. Jika kamu benci mereka kerana kamu benci mereka, aku akan membenci kamu. Kita belajar kisah para sahabat supaya kita dapat menyayangi mereka. Tidak kenal maka tidak cinta. Bagaimana mungkin kita menyayangi mereka sedangkan kita tidak mengenali mereka? Maka marilah kita sambung mengenal para sahabat. Hari ini tajuk adalah siapakah pada permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah kanak-kanak yang pertama yang memeluk agama Islam? Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu hari ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendirikan solat dan aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha sedang mendirikan solat sehinggalah mereka selesai solat. Maka aku bertanya kepada Khadijah radhiyallahu anha dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan solat, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa, tiada tuhan selain Allah. Dan Nabi telah dakwah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, saya tak pernah dengar berkenaan dengan keesaan Tuhan, kan, tak ada syirik. Nabi kata, tinggalkan Lat dan Uzza, berimanlah kepada Allah yang esa. Dia kata, baiklah, aku akan pergi dan tanya kepada bapa aku dulu, Abu Talib. Jika Abu Talib benarkan, maka aku akan beriman. Maka Rasulullah kata, kalau tak nak beriman, jangan jumpa Abu Talib. Kalau tak nak beriman, tak apa. Maka Ali radhiyallahu anhu kata, aku pun bermalam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keesokan harinya aku beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku beriman dengan apa saja yang kau bawa. Ali radhiyallahu anhu ni dibesarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dia besar dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi Ali radhiyallahu anhu lah adalah seorang kanak-kanak kecil yang pertama masuk Islam. Dan Sayyidina Ali sendiri meriwayatkan dalam hadis sahabat. Hari itu kita dah baca kan, jadi saya terus mula cerita. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata, akulah salah seorang yang mana terawal sekali yang telah mendirikan solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain semua mereka solat selepas 7 tahun selepas itu. Maksudnya akulah, kerana barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mi'raj dapat solat, dan akulah orang yang terawal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendirikan solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah kanak-kanak pertama, dan hari itu kita dah bicara, kata pada permulaan bila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdakwahlah, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi telah kumpulkan seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibantu oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ketika itu bila semua orang tak sedia untuk bantu Nabi, Nabi kata mayyu'awini hatta uballigha risalata rabbi, siapa nak bantu aku supaya aku dapat sampaikan risalah Tuhanku. Ketika itu Ali radhiyallahu anhu yang berdiri depan pintu, dia kata, ya saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka begitu sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu terus bertukar kepada kegembiraan kerana kesediaan Ali radhiyallahu anhu untuk bantu Nabi, sedangkan dia ketika itu 6-7 tahun, kanak-kanak kecil yang tidak mengetahui apa-apa pun, tapi semangat dia terus kata, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka Nabi kata, ini adalah wazir aku, siapa yang bantu, siapa yang ikut Sayyidina Ali, dia telah mentaati aku. Begitu sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kita bacakan hari itu, Nabi kata bahawa Ali adalah daripada aku daripada Ali. Maka Jibril alaihissalatu wasallam kata, aku pun daripada kamu berdua. Begitu dia nak tunjuk cintanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi Ali radhiyallahu anhu ketika itu dia kanak-kanak kecil yang telah banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu datang ke kota Mekah, dialah yang telah bawa Abu Dzar Al-Ghifari pergi jumpa Rasulullah di Arqam di rumah di dari Arqam. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari datang, maksudnya ketika itu lagi dia telah menunjuk keberaniannya sebagai seorang budak yang telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada peristiwa yang kritikal tahun hijrah. Tahun hijrah ni bukan peristiwa kecil. Kita biasanya cerita sebagai penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan, penghijrahan ini bukan satu peristiwa kecil. Selepas peristiwa tentera gajah, peristiwa yang terbesar berlaku di Hijaz adalah peristiwa penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkara kecil. Zaman dulu bila satu perkara besar berlaku, itulah akan diberikan nama kepada tahun. Mereka tak ada kiraan 1-2, maka mereka kata tahun gajah. Jadi 1 tahun selepas tahun gajah, 5 tahun selepas tahun gajah. Begitu kiraan mereka, 2 tahun sebelum tahun gajah. Tapi bila berlaku penghijrahan, maka terus penghijrahan itu menjadi satu peristiwa yang besar, kerana Rasulullah dan para sahabat, orang Quraisy dan orang-orang yang tinggal di Mekah, mereka telah tinggalkan kota Mekah dan pergi berjemaah dengan keluarga mereka dan tinggalkan terus berhijrah ke Madinah. Satu peristiwa yang besar. Kerana tak boleh terima perkara itulah mereka telah lancarkan peperangan demi peperangan dan persiapan, dan mereka terus menyerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu yang bermalam di rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, alhamdulillah, dia kata, aku tak pernah rasa sedikit pun ketakutan. Ada seorang tanya kepada Sayyidina Ali, mesti engkau takut pada malam yang kau berada di rumah Rasulullah kerana rumah itu telah dikepung, dan selepas itu mereka pukul pula engkau keesokan hari bila mendapati bukan Rasulullah tapi Sayyidina Ali kata, aku sedikit pun tak rasa takut, dan aku akan pusing keluar di kota Mekah seperti mana yang Rasulullah minta untuk pulangkan amanah, aku akan pulangkan semua amanah. Rasulullah diberikan gelaran Al-Amin sebab apa? Sebab Nabi memegang amanah. Nabi memegang amanah orang Mekah. Jadi dia kata, aku akan berjalan seperti biasa tanpa takut apa-apa pun. Dia kata, takkan tak takut sedangkan mereka sedang memburu Rasulullah dan memburu kamu pun dalam diorang punya list nama-nama. Dia kata, tak, sebab Rasulullah dah sebut kepada aku bahawa aku akan datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi mana mungkin aku meninggal sebelum aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Ali radhiyallahu an. Keberanian dia kita akan cerita. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut kepada Ali, wahai Ali, tidakkah kau gembira bahawa rumah kamu nanti akan di depan rumah aku di syurga nanti. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan ramai orang, termasuklah hamba perempuan dia, kata, pergilah. Dia kata, tahu tak Rasulullah dah mula cari menantu untuk Fatimah. Pergilah pinang Fatimah radhiyallahu anha. Dia kata, aku tak ada apa-apa. Dia kata, ya, dia kata, engkau pergilah. Maka dia kata, Sayyidina Ali kata, maka aku telah pergi untuk meminang Fatimah radhiyallahu anha, tapi aku tak dapat cakap apa-apa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ma zawwajtu wa ma tazawwajtu
illa ma amarallahu bih. Aku tidak mengahwini sesiapa ataupun aku tidak pernah kahwinkan anak-anak aku dengan sesiapa kecuali itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dah tahu, kata itu Sayyidina Ali yang datang untuk meminang anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, baiklah, apa yang kau ada. Maka dia kata, aku tak ada apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah kata, ada pakaian besi yang aku berikan kepada kamu hadiah. Dia kata, ya Rasulullah, ada. Rasulullah kata, jual itu dan gunakan itu sebagai mahar. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin, yang saya nak cerita kat sini poinnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Fatimah radhiyallahu anha, dan Fatimah radhiyallahu anha datang duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari pertama perkahwinan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah cari seorang yang paling baik daripada kaum aku. Aku telah cari seorang yang terbaik daripada kaum aku dan aku telah kahwinkan dengan kau. Maksudnya Sayyidina Ali adalah yang paling terbaik yang aku jumpai dalam keluargaku dan aku telah kahwinkan dia dengan kau. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kedudukan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Itulah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Ali radhiyallahu anhu adalah daripada aku. Nabi sayang dia. Seperti mana sebelum ni kita cerita dalam peperangan Khandaq, masa tu saya kelam kabut kan, nak habis masa, jadi saya cerita balik. Dalam peperangan Khandaq ni adalah peperangan yang mana mereka telah menggali parit yang besar. Parit ni bukan parit macam kita lihat parit hari ni. Parit ketika itu dalam dia pun 20 kaki, lebar dia 30 kaki. Mereka telah menggali supaya Al-Ahzab ni, tentera Ahzab yang Allah sebut dalam Al-Quran, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulub. Mereka yang datang daripada seluruh sekeliling Madinah, orang Yahudi pun ada dalam tu, orang musyrik Mekah pun ada, mereka datang semuanya untuk serang. Maka mereka telah bina parit. Parit ni bukan parit biasa, parit yang besar, lebar dia 30 batu, dalam dia 20 batu. Maka ketika itu seorang pahlawan seperti Amr bin Abdi Wad nama dia, dia telah bawa kuda dia dan dia telah langkah ataupun dia telah lompat longkang itu sampai ke sebelah sini, dan dia kata, siapa berani nak lawan dengan aku? Maka semua diam ketika itu ketakutan, sebab Amr bin Abdi Wad ni adalah seorang pahlawan yang hebat. Ketika itu Sayyidina Ali berusia lebih kurang 21 tahun. Maksud ahli sejarah mengatakan tidak melebihi 25 tahun, walau bagaimanapun umur mereka ada khilaf. Ketika itu umurnya lebih kurang 21 tahun sahaja. Dia kata, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kata, duduk Ali. Itu Ammar tu. Maka Ali radhiyallahu anhu kata, maka lagi sekali Ammar kata, mana mereka yang inginkan syurga, yang yakin dengan kata-kata bila mati nanti akan dapat syurga, mana mereka daripada kalangan umatmu wahai Rasulullah? Maka Ali bangun lagi sekali, saya ya Rasulullah. Rasulullah kata, duduk Ali, duduk. 21 tahun, tuan-tuan perempuan, 21 tahun, budak baru dimatrikulasi ataupun baru buat diploma yang tak tahu apa-apa. Maksudnya memang mereka tak berdikari lagi, berdikari pun tidak lagi. Ali radhiyallahu anhu kata, saya, dan dia nak lawan dengan siapa? Mubarazah. Dengan Mubarazah ni peperangan yang orang pertama yang mulakan peperangan dengan Amr bin Abdi Wad, seorang pahlawan yang dia boleh melangkau Khandaq tu dengan sekali terjun. Begitu hebat sekali. Kali ketiga dia kata, tak ada ke siapa-siapa yang berani, kata. Maka ketika itu Ali kata, saya. Nabi kata, duduk. Ini Ammar ni Ali. Ali kata, wa in kana Amr, walaupun Ammar aku akan lawan dia. Bila dia pergi berhadapan dengan Ammar bin Abdi Wad ni, Ammar kata kepada Sayyidina Ali, kata, kau siapa ni? Kau siapa? Sebab mereka dalam peperangan mereka akan tutup muka mereka. Dia kata, Ali. Dia kata, Ali bin Abdi Manaf ke? Dia kata, bukan. Dia kata, Ali bin Abi Talib. Dia kata, wahai anak saudaraku. Dia kata, engkau datang buat apa? Dia kata, aku tak nak bunuh engkau. Pergi, dia kata, hantar pakcik-pakcik engkau, bapa saudara engkau, hantar mereka datang berhadapan dengan aku. Aku tak nak bunuh engkau. Ali kata, apa? Tapi aku nak bunuh engkau, kerana engkau musuh Allah dan musuh agama Allah dan musuh Rasulullah. Maka dia punyalah marah dengan kata-kata Sayyidina Ali itu. Maka dia telah bangun,
dan dia telah bukan bangun, dia telah terus serang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan begitu kuat sekali sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah berilah kejayaan kepada Nabi pun dah mula takut, sehingga sedangkan Ali kata ma barastu, tak pernah aku mulakan peperangan kecuali aku telah tewaskan musuh dengan ketewasan yang maksudnya yang hebat sehingga mereka takut. Masa ketika itu serangan yang begitu kuat dibuat oleh oleh Amr bin Abdi Wad ni, sehingga perisai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terbelah dan terluka bahu Sayyidina Ali. Maka Ali dengan serta-merta dia bertindak dan dia telah serang Ammar dan terbelah bahu Ammar sehingga ke bawah. Begitu kuat sekali serangan Ali radhiyallahu anhu. Ketika itulah dia ungkapkan beberapa syair. Untuk menceritakan, untuk beritahu kepada orang lain. Dia kata apa? Abadal hijarata min safahati ra'yihi wa abadtu rabba Muhammadin bisawali. Dia kata, engkau siapa? Engkau hanya sembah berhala sahaja. Dia kata engkau berhadapan dengan seorang hamba yang menyembah Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sekali serangan dia telah jatuhkan Ammar bin Abdi Wad. Maksudnya betapa kuatnya Ali radhiyallahu anhu. Ini dalam peperangan Khandaq. Bila berlaku peperangan Khaybar ni berlaku kerana peperangan Khandaq juga. Kerana Banu Nazir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halau daripada Madinah, mereka pergi berkampung di Khaybar dengan berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan mengganggu orang Islam lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi peluang kepada mereka, kata kamu boleh pergi, nak bawa saja apa kamu boleh pergi. Sebelum peperangan Khandaq ni, tetapi mereka telah mungkiri janji dan mereka telah datang dengan tentera Abu Sufyan dan menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama dengan musyrik Mekah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam habis saja Khandaq, dan selepas serangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Banu Quraidah, orang Yahudi yang masih ada di Madinah, maka Nabi telah serang Khaybar. Dalam peperangan Khaybar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah Amir yang ke depan. Mereka mula akan kepung dulu kubu-kubu Yahudi. Yahudi ni mereka ni memang penakut, maka mereka akan duduk pun dalam kubu-kubu. Mereka tak duduk dalam rumah macam kita dalam kubu supaya musuh tak dapat serang, dan kalau ada serangan mereka akan sembunyi dalam kubu-kubu. Kubu-kubu mereka ni mereka dah siapkan untuk menyelindung di dalamnya, dan mereka siapkan makanan, minuman semua. Maka selepas kepung berhari-hari dan bekalan makanan telah terputus, maka barulah mereka lancarkan serangan. Bila mereka lancarkan serangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah depankan seorang sahabat nama Amir. Bila Amir radhiyallahu anhu, dia pun ungkapkan beberapa syair, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa nahnu min fadlika mastaghnaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina. Dia pun ungkap beberapa syair, tetapi marhab panglima mereka yang mereka keluarkan untuk perangi tentera Rasulullah, dia telah serang Amir, dan bila Amir serang balik, maka serangan itu telah kena ke kaki Amir dan Amir telah terputus urat kakinya dan dia telah syahid di jalan Allah. Ketika itu Nabi SAW kata, panggil sahabatku yang mana ia sangat mencintai Allah dan Rasulnya dan agamanya, dan dengannya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemenangan. Bila sahabat tanya siapa, maka Rasulullah kata, Ali. Mana Ali? Ketika itu Ali sakit mata. Rasulullah kata, panggil Ali. Didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada Rasulullah. Matanya sakit ketika itu sehingga penglihatannya dah mula pudar. Maka Nabi telah doakan dia mula dapat melihat segala-galanya dengan baik. Maka Nabi kata, pergilah wahai Ali, insya-Allah Allah akan berikan kemenangan denganmu. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kepercayaan kepada Saidina Ali. Maka bila dia ke depan, marhab ni seorang pahlawan yang hebat. Maka marhab dia telah serang Saidina Ali lagi sekali. Bila Ali radhiyallahu anhu maju ke depan, serangan dia menyebabkan sekali lagi terbelah perisai yang dipegang oleh Saidina Ali. Mereka ni yang ke depan mubarazah ni biasanya orang yang terhebat. Dalam peperangan Khandaq tadi siapa yang mubarazah? Ali juga. Dalam peperangan Badar yang mubarazah, maksudnya yang mula-mula ke depan pun salah seorang daripada 3 orang, Ali juga. Dalam peperangan Khaybar pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pergi ke depan. Maka bila marhab serang, perisai yang dibawa oleh Saidina Ali radhiyallahu anhu telah hancur. Maka apa Ali buat? Dengan nama Allah, Ali telah pegang pintu kubu
Yahudi yang begitu gah besar, dan dia telah tarik dan dijadikan pintu itu sebagai perisai. Begitu besar pintu itu sebagai perisai, dan dengan satu kali serangan dia telah gugurkan marhab, dan kemudian dia telah jadikan perisai itu dijadikan pintu kubu yang dipegang sebagai perisai itu sebagai tangga diletak, dan para sahabat telah panjat dan masuk ke dalam kubu di Khaybar, dan mereka akhirnya telah tewaskan Yahudi. Mereka masuk dalam kubu mereka dan telah tewaskan musuh. Mereka meriwayatkan, para sahabat meriwayatkan, selepas habis peperangan Khaybar, bila mereka cuba nak angkat pintu itu, ramai-ramai pun tak dapat angkat. Ali pegang di sebelah tangan pun sebelah kiri saja. Kerana apa? Mereka ni, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memang seorang yang kuat, dan dia punya keyakinan dan iman yang begitu tinggi sekali. Bila Rasulullah kata kat dia dalam peperangan Khaybar ni, "Pergilah wahai Ali, jangan toleh ke belakang, insya-Allah Allah akan berikan kemenangan denganmu." Maka Ali radhiyallahu anhu yang tadi mata sakit, dia bukan sekadar tak paling ke belakang, dia terus bergerak ke depan sehingga dia terlupa nak tanya Rasulullah nak perang dengan syarat apa. Maka daripada jauh dia kata bima, tanpa menoleh ke belakang, begitu taatnya kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Bima nuqatil ya Rasulullah." Dia kata, dengan apa kami nak memerangi mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagi tahu 3 dakwah mereka dulu. Kalau mereka terima, mereka bebas. Kalau tidak, minta mereka bayar jizyah. Kalau tak mahu juga, maka perangilah mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada tentera Islam. Maka Ali radhiyallahu anhu terus maju ke depan. Ketaatan mereka kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala lah kekuatan mereka yang luar biasa. Mereka yakin kalau ini perintah Allah dan kalau ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan mendapat kejayaan. Seperti mana Ali kata, "Mana mungkin aku mati sedangkan Rasulullah dah janji aku akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah nanti." Seperti mana dalam peristiwa hijrah yang saya cerita tadi. Ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, keberanian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Dan dia punya kehidupan, kesederhanaan dia, nanti saya cerita. Sebelum tu saya nak cerita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketaatan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu anha, dan juga cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang melihat Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan sedih, Nabi tanya sebab apa? Maka Ali radhiyallahu anhu bagi tahu, kerana Hasan dan Husain sakit, maka kami sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu meminta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah untuk nazar untuk puasa 3 hari. Nazar untuk berpuasa selama 3 hari. Nazar ni adalah kita meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan janjikan sesuatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berjanji, "Ya Allah, berilah kesihatan kepada anak-anakku, kami akan berpuasa 3 hari." Nazar kami. Belum lagi anak tu dapat kesihatan, besok je saja, keesokan hari mereka terus mulakan berpuasa. Ini keyakinan para sahabat. Mereka tak tunggu janji Allah dulu, mereka laksanakan janji mereka dulu. Itu hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka punya penyempurnaan janji. Mereka punya yakin, kalaulah Allah dah kata dengan nazar Allah akan bagi, Allah pasti akan bagi. Jadi kami buat saja. Maksudnya Allah dah berikan kesihatan. Maka bila mereka berpuasa pada hari pertama tanpa makanan apa-apa, makanan pun tak ada. Para sahabat sebab apa tak ada makanan, apa yang ada mereka akan belanjakan. Dan mereka hidup seperti ini sebab apa? Sebab mereka mahukan keredaan Allah. Pada hari pertama dia berpuasa, dia kata kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Kita tak ada makanan. Jadi saya pergi cari kerja dengan seorang Yahudi." Dia pergi jumpa seorang Yahudi. Orang Yahudi berikan dia satu kulit binatang. Dia kata, "Kau bersihkan ini, aku akan bekalkan makanan yang dengannya cukup kamu untuk makan." Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah bawa ke rumah, minta Fatimah cucikan, sama-sama mereka telah buat kerja dan dia dapat sedikit makanan. Bila makanan itu dibawa dan disediakan cukup 2 keping roti untuk berbuka puasa pada hari pertama, datanglah seorang miskin ketuk pintu. Kata, "Wahai hamba Allah, kami miskin, berikanlah kami makanan."
Maka Ali radhiyallahu anhu telah berikan kedua-dua keping roti itu kepada orang miskin itu. Keesokan hari mereka berpuasa lagi. Mereka berpuasa lagi keesokan harinya. Perkara yang sama, dia pergi bekerja dengan Yahudi itu, dapatlah sedikit tepung barley. Untuk zaman tu yang mereka gunakan mainly adalah barley, dan dia khususnya Sayyidina Ali menggunakan barley. Nanti saya cerita pada akhir hayatnya pun sama. Maka dia dapatlah sedikit tepung itu, dia bawa balik dan mereka siapkan roti nak buka puasa. Datang pula seorang lagi datang, kata, saya anak yatim, berilah makanan. Sayyidina Ali telah berikan ke semua makanan itu kepada anak yatim. Hari ketiga mereka puasa, mereka siapkan makanan dengan kerja dengan Yahudi. Datang pula, kata, saya seorang banduan peperangan, berikan saya makanan. Ali radhiyallahu anhu berikan, sehingga Fatimah radhiyallahu anha jatuh sakit. Dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Fatimah radhiyallahu anha menangis, sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu tiba-tiba berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dah faham wahyu turun, maka Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan Ali dan Fatimah radhiyallahu anha dalam surah Ad-Dahr. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian Allah cerita tentang ikhlas mereka pula, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, sampailah ke ayat wasaqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata, kami akan berikan minuman kepada orang-orang baik nanti daripada minuman arak yang tidak memabukkan. Tapi khususnya seperti Ali dan Fatimah, Allah kata, lihat mereka ni yufuna bin nadhr, mereka sempurnakan nazar mereka walaupun mereka dalam kesempitan. Kerana apa? Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, kerana mereka takut kepada Allah atas janji mereka itu. Kemudian datang pula ujian, maka mereka berikan makanan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih, kerana sayang kepada Allah mereka berikan pula makanan, miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin yang datang, anak yatim dan yang datang, dan banduan yang datang. Dan kemudian Allah cerita pula tentang ikhlas mereka tak mahu balasan, tak mahu ucapan terima kasih sekalipun. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, sesungguhnya kami berikan, mereka kata, kami berikan makan ini kerana kami mahukan keredaan Allah Subhanahu wa taala, kami tak mahu balasan maupun terima kasih. La nuridu minkum jazaa'an maksud kami tak mahu balasan apa-apa daripada mereka, wala syukura, tak mahu ucapan terima kasih pun daripada mereka, tapi kami buat ini kerana inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, kerana kami hanya takut kepada Allah, takut hari yang kami terpaksa berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata kepada ya Rasulullah, beritahu mereka, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura, kata beritahu mereka, kata kami telah janji, kami telah selamatkan mereka daripada ketakutan pada hari semua orang dalam ketakutan, dan kami akan jumpa dengan mereka dengan keadaan kami gembira dengan mereka. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, Allah kata kerana mereka sabar kami akan berikan mereka syurga dan segala nikmat Allah turun. Ya Allah turunkan yang paling besar, Allah kata apa? Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, kelaparan mereka, penderitaan mereka, kesakitan mereka, kesakitan anak-anak mereka, Allah kata kami janji Tuhan mereka sendiri akan berikan minuman kepada mereka hari di syurga nanti. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, daripada minuman yang suci. Allah kata bukan malaikat beri minum, bukan ghulam yang wayatufu alaihim, bukan, kata Allah kata untuk mereka ni dan orang seperti mereka ni. Wasaqahum rabbuhum, kata Tuhan mereka akan berikan minuman kepada mereka sendiri daripada minuman yang suci itu. Janji Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura, ini balasan bagi mereka dan penghargaan Allah untuk apa yang mereka buat. Ini kedudukan Saidina Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Selepas Saidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, pada satu hari Saidina Ali radhiyallahu anhu telah melantik seorang gubernur untuk satu negeri.
Maka Ali radhiyallahu anhu panggil dia. Ali kata, datanglah ke rumah aku nanti. Maka bila dia datang ke rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu dengan tangan sendiri. Siapa Ali? Siapa Ali? Ali radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, dengan tangan sendiri dia telah buka satu uncang. Maka sahabat ni kata, orang ni kata, dia kata, aku fikir mungkin Sayyidina Ali nak berikan aku apa-apa amanah. Kan dia anggap aku seorang yang beramanah, dia nak berikan aku satu yang bernilai. Maka dia nampak Ali keluarkan sesuatu, maka dia tengok pelik seperti serbuk. Serbuk apa? Serbuk tepung bali. Tepung bali itu dimasukkan dalam air dan dia gaul air itu jadikan minuman. Kan orang-orang Arab minum dan orang India Pakistan pun minum. Dia panggil dalam bahasa Urdu panggil satu. Diletakkan bali itu, serbuk tu, tepung tu, bancuh dan letak sedikit manisan dan dia minum dan diberikan aku minuman. Maka orang ni pelik, dia kata, pelbagai makanan ada ya Amirul Mukminin, kenapa makan ini? Kenapa makan tepung bali campur dalam air ni? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, ini daripada Madinah. Dia kata, kami biasa makan ini. Dia kata, kenapa tak nak makan makanan yang ada di sini? Di Iraq kita ada pelbagai makanan, pelbagai makanan yang sedap-sedap. Maka Ali radhiyallahu anhu kata, ada, tapi aku tak nak biasakan dengan makanan sedap. Inilah kami makan ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang aku nak makan supaya aku tak biasakan diri aku dengan kesedapan makanan. Begitu zuhud sekali kehidupannya. Dikatakan satu hari ada tetamu datang, dia pakai 2 kain dan kain dia penuh dengan tampalan. Ini Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Pada satu hari, pada hari raya Aidil Adha, ada tetamu datang. Hari itu pun tak ada makanan daging. Sahabat ni kata, ya Amirul Mukminin, kenapa tak ada makanan sedap hari raya? Maka Ali kata, jangan cakap begitu. Dia kata, aku ingat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pemerintah hanya boleh ambil 2 mangkuk daripada Baitul Mal, satu untuk diri, satu mangkuk untuk diri dan keluarga dia, satu lagi untuk tetamu yang datang jumpa dia. Tak boleh ambil lebih daripada itu. Begitu sederhananya kehidupan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang kita memang tak tahu. Kita tak pernah tahu tentang kesusahan, kesederhanaan dalam hidup. Satu hari dia naik keldai, dia keluar bawa pedang dia, dan dia kata, ada tak sesiapa nak beli? Ada tak sesiapa nak beli pedang aku ni? Kerana apa? Kerana aku nak beli kain dan aku tak ada duit. Ini dalam Hayatul Sahabah ada peristiwa ini. Nak beli kain pelekat pun, kain untuk digunakan pun tak ada duit, terpaksa jual pedang dia. Satu hari dia beli satu kain, kan, dia beli dan dia pakai. Dia beli dengan 5 dirham. Dia kata, ada tak sesiapa yang nak beli daripada aku dengan 6 dirham supaya aku dapat gunakan duit itu pula untuk keperluan aku. Aqil radhiyallahu anhu, abang kepada Sayyidina Ali, pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali, dia datang jumpa Sayyidina Ali. Dia ingat kalau pemerintah ni mesti kaya raya. Dia kata, wahai adik aku, dia kata, aku dalam keadaan kesusahan. Aqil bin Abi Talib. Ali radhiyallahu anhu kata, aku pun tak ada apa. Dia kata, macam inilah, dia kata, tunggu aku dapat gaji daripada Baitul Mal, aku akan berikan kau semua. Aqil kata, apa gaji daripada Baitul Mal? Bila nak dapat, bila nak bagi aku dalam keadaan kesusahan ni, kau main-main ke? Dia kata, saya pun tak ada apa-apa. Dia kata, aku tak boleh ambil daripada Baitul Mal, itu bukan hak aku. Aqil tak boleh nak faham keadaan Sayyidina Ali, maka dia kata, tak apalah, kalau begitu aku pergi jumpa Muawiyah akan berikan kepada aku. Maka dia terus pergi jumpa Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah telah berikan lebih daripada apa yang dia memerlukan. Tapi Muawiyah ada satu syarat radhiyallahu anhu. Muawiyah pun sahabat Nabi, tapi mana sama, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tak sama Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, kedudukan mereka berbeza. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Tapi Muawiyah radhiyallahu an, dia masuk Islam pada Fatah Mekah. Dia sempat beberapa masa saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Muawiyah kata, tapi dengan satu syarat, kamu kena pergi depan orang ramai bagi tahu. Kata dia, kamu pergi kepada Ali tak bagi, kamu datang jumpa aku bagi. Maka dia pergi depan orang ramai. Dia kata, apa Muawiyah cakap betul. Tapi dia kata, Muawiyah telah utamakan dunia, tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah utamakan akhirat dia. Ini kehidupan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kehidupan Sayyidina Ali radhiyallahu an bukan sebarangan, bukan seorang yang biasa, seorang pahlawan, dia sendiri baca syair ni, analladzi sammatni ummi haidara. Kata, aku adalah seorang yang ibu aku sendiri berikan aku nama Haidar. Haidar ni maksudnya singa.
Maksudnya singa, maksudnya Allah, maksudnya ibu aku pun tahu, maksudnya aku ni dengan keberanian kan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tapi kehidupan dia dengan kesederhanaan seorang yang berani dan ada kekuatan fizikal hari ini kebanyakan akan terjebak dengan kezaliman, dengan penindasan. Tapi Ali radhiyallahu anhu diberikan semua, dia hidup kehidupan sederhana walaupun selepas menjadi Amirul Mukminin. Sehingga dia kata seperti mana saya sebut tadi, Rasulullah kata bila kamu dah jadi ketua lah kamu terikat dengan undang-undang ini. Maksudnya kamu tak boleh ambil apa-apa daripada Baitul Mal sekalipun kecuali 2 mangkuk, maksudnya 2 sak sedikit sahaja yang cukup untuk keluarga kamu dan cukup untuk tetamu-tetamu yang datang berjumpa dengan kamu. Kesabaran Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula dalam peperangan-peperangan yang berlaku di zamannya seperti peperangan Jamal, peperangan Siffin kan, sehingga satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dah begitu penat dengan Khawarij ni dan telah begitu penat dengan mereka-mereka yang ada bersama dengan Sayyidina Ali di Kufah, yang mereka tak sanggup pun berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berjihad pun tak mau. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata macam ni, dia kata besok semua saya sendiri akan keluar. Malam tu bila dia pergi, dia letak khemah dia kata malam ni kita semua berkumpul di sini. Keesokan pagi bila dia bangun, dia tengok tak ada seorang pun yang datang membantu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menangis dan dia bergerak ke rumahnya sambil berkata, dia kata, wahai janggutku, bilakah kamu akan mula berwarna? Dia rujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila satu hari Sayyidina Ali sakit. Sayyidina Ali kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nampaknya dah sampai masaku untuk kembali kepada Allah. Nabi kata, tidak wahai Ali, selagi mana janggutmu tidak diwarnai dengan darah daripada kepala kamu, kamu tak akan meninggal dunia. Maka dia refer kepada perkara itulah, dia kata bilalah kamu akan diwarnai. Maka akhirnya kita tahu Abdurrahman ibni Muljam kan telah serang dia dalam solat subuh dan telah syahidkan dia. Telah syahid dalam solat subuh. Dan serangan yang dibuat itu di kepala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janggutnya telah diwarnai dengan darahnya sendiri. Para ulama kata dia tak pernah baca tentang kehidupan seorang sahabat yang lebih dizalimi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendiri. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada dia, tapi kehidupan dia penuh dengan penderitaan. Mereka telah menentang dia, menghina dia, membelakangkan dia, tidak membantu dia. Orang Kufah ni janji saja tapi tak pernah bantu dia, tinggalkan dia kan, sehinggalah disyahidkan oleh Abdurrahman bin Muljam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah pasti Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka syurga keredaan Allah, khususnya khulafa ar-rasyidun lah, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Dan Ali radhiyallahu anhu ini sebab tajuk kita berkenaan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah redha dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka, kesederhanaan mereka. Bila kita bicara tentang kehidupan mereka, kita tak boleh ambil sebahagian saja. Kalau kita ambil sebahagian saja, kita tak tahu sebahagian yang lain, maka kita tak tahu penderitaan yang mereka lalui, kehidupan yang mereka lalui. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, selepas 6 bulan, Fatimah radhiyallahu anha pun wafat. Seperti Nabi sabda kan, Nabi kata, wahai Fatimah, masa Nabi nak wafat, jangan sedih kerana kamulah orang yang pertama yang akan menjumpai aku nanti. Maka Ali radhiyallahu anhu begitu sedih, dia menangis dan dia kata, memang tidak ada kesetiaan. Kalaulah ada kesetiaan, maka tidaklah pergi Rasulullah tinggalkan aku, tidaklah pergi Fatimah tinggalkan aku. Begitu sedihnya sekali kehidupan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tak sampai situ, anaknya, cucunya, semuanya terkorban di jalan Allah di Karbala pula. Pengorbanan demi pengorbanan diberikan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata supaya agama sampai kepada kita. Ini giliran kita lah untuk kita menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berjuang untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah kita, kan, dalam sedikit demi sedikit dalam rumah kita kan. Dan sepatutnya kita tak boleh bagi kekurangan sedikit pun dalam sunnah Nabi, dalam syariat, tapi kelemahan kita. Tapi buatlah
seperti mana para sahabat telah buat. Bayangkan Sayyidina Ali, dia kata sebab dia makan tepung bali itu di zaman Nabi, maka kini pun dia kata dia nak makan itu saja. Satu hari ada orang hidangkan satu minuman yang manis, dibuat daripada susu dan juga manisan. Dia kata minumlah. Sayyidina Ali kata, wah, dia kata sedapnya minuman ini, tapi aku tak nak biasakan diri aku dengan makanan minuman yang sedap ini. Biarlah aku makan makanan roti yang keras seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Kita tahu Amirul Mukminin Sayyidina Ali, tapi kita tak pernah tahu akan penderitaan, kesederhanaan, zuhud mereka. Tak pernah kita tahu tentang kehidupan mereka. Satu hari, ni kisah akhir insya-Allah kita khatam habis di sini pada malam ni. Satu hari Nabi keluar dalam keadaan kelaparan, Nabi menyumpai Abu Bakar dalam keadaan kelaparan, dan begitu juga Umar dalam keadaan kelaparan. Bila Abu Ayyub Ansari masakkan makanan untuk hidangkan kepada mereka, saya pendekkan cerita, maka pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ambil sekeping roti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak seketul daging, dan Nabi kata, wahai Abu Ayyub, pergilah berikan kepada anak aku Fatimah dan keluarganya, kerana mereka pun dah berhari-hari tak ada makan minum. Ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka tak ada makanan. Hari ini kita makan kenyang, makan boleh pilih, makan sedap, tapi bila datang tuntutan untuk mentaati perintah Allah, kita kata, oh, keperluan saya lebih penting, diri saya lebih penting. Diri kita tak ada makna kalau kita tak belanjakan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa kita tak ada makna kalau bukan kita berikan seperti mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka berikan nyawa untuk agama Allah. Bila Abdul Rahman ibni Muljam serang dia, para sahabat telah tangkap. Selepas tu terus mereka tangkap Abdul Rahman bin Muljam. Maka Ali radhiyallahu anhu kata apa? Kalaulah aku mati, maka kalau boleh maafkan dia. Kalau nak balas pun, dia kata sekadar kamu qisaslah dengan kematian yang tidak menyakitinya. Kemudian dia kata kepada mereka, berilah dia makan, berilah dia minum. Hari ini siapa sanggup buat seperti itu? Siapa sanggup buat seperti itu? Pembunuhnya sendiri pun, yang mana telah serang dia pun, dia kata tak apa, berikan dia makan, berikan dia minum, berikan layanan yang baik. Kalau aku hidup lagi, aku akan uruskan urusan dia. Kalau aku meninggal dunia, matikan dia. Kalau nak bunuh dia sekalipun, bunuhlah dengan kematian yang tidak menyakitkan dia. Begitu mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu besar keadilan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya teringat satu keadilan di mana dua orang perempuan datang jumpa Ali radhiyallahu anhu, kata berilah bantuan seorang hamba, seorang lagi yang merdeka. Maka Ali telah berikan bantuan yang sama kepada kedua-duanya. Bila hamba tu pergi, yang merdeka ni kata, wahai Ali, dia hamba tapi engkau berikan sama banyak mana boleh. Maka Sayyidina Ali kata, apa ni keadilan Sayyidina Ali dan kebijaksanaan. Dia kata, aku tidak melihat perbezaan antara cucu-cucu Nabi Ishaq dengan cucu-cucu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Perkara ini mereka yang faham. Sebab apa? Salah seorang adalah daripada isteri, salah seorang daripada hamba yang dikurniakan. Maksudnya perbezaan itu kita semua tahu. Ini adalah perkara yang kita kena belajar tentang mereka supaya kita pun dapat hidup seperti mana. Mungkin tak sampai ke tahap mereka, tapi sekurang-kurangnya kita dapat menyayangi mereka, sayang mereka. Seperti mana Rasulullah kata, faman nahabbahum fabihubbihim mahabbahum. Saya selalu fikir, saya nak ikut mereka mungkin tak mampu, tapi dengan hadis yang Nabi sebut ni, siapa yang sayang mereka, kerana kamu sayang mereka, aku akan sayang kamu. Mudah-mudahan Nabi sayang kita kerana kita menyayangi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.